adalah berkenaan dengan literasi matematik. Kod kursus PLIN 1102. Okey, dan kursus ini akan dikendalikan oleh saya dan juga Tuan Haji Shuaib. Ya. Okey, saya sebenarnya adalah salah seorang penulis e-book juga ya. Ini adalah e-book yang ada ya, yang telah ada di pasaran. Okey. Dan 2 e-book di bawah itu adalah hasil penulisan pelajar saya ya. Matematik tahun 4 dan juga matematik tahun 5, tajuk dia nombor bulat dan operasi asas ya. Okey, yang lain itu buku saya. Okey, saya juga ada 2 buku yang boleh didapati secara fizikal, iaitu Matematik Lestari yang mana kandungannya adalah 80% sama seperti kandungan literasi matematik ya. Okey. So buku e-book saya ini boleh didapati daripada website saya, iaitu madamcitybookstore.com ya. Sebab hanya yang membeli di situlah yang boleh download ya. Okey. Dia tidak shareable, dia adalah sesuatu bahan yang boleh diperolehi dengan secara apa kata orang high security lah. Okey. Saya berikan sedikit sinopsis kenapa kita mengadakan kursus ini. Ya, kursus ini literasi sebenarnya berfokus kepada kemahiran matematik, pengenalan kepada kemahiran matematik. Termasuklah literasi nombor. Kalau dulu kita kenal sebagai literasi nombor WAJ 3105 ya, tetapi sekarang dia combinekan semua sekali. Yang ada literasi nombor, kesedaran nombor, budaya pembelajaran matematik dan penyelesaian masalah matematik abad ke-21. Jadi ini akan memasukkan elemen-elemen terkini ya dalam pembelajaran matematik. Okey, kursus ini ditawarkan sebagai kursus elektif ya untuk pelajar yang bukannya pengajian matematik bagi memberikan kemahiran dan mengupayakan pelajar untuk mendalami kefahaman matematik itu sendiri. Okey. Jadi di sini kita akan dedahkan kepada penggunaan matematik secara kontemporari seiring dengan keperluan pendidikan terkini dan juga aplikasi teknologi untuk perkembangan kendiri. Okey. Boleh dengar ya suara saya dengan jelas? Boleh Puan. Dengar Puan. Boleh ya? Boleh dengar. Baik. Okey. So ini adalah apa nama MK kita ya. So dah boleh dibaca, saya dah terangkan sedikit. Diperkenalkan pada semester 2 untuk kursus PPI SMP dengan nilai kredit 2 kredit ya. Okey. So dekat sini sebenarnya ya dia tidak ada prasyarat, tetapi kursus ini akan menjadi prasyarat untuk pelajar memilih elektif matematik nanti. Okey. So kalau kita lihat kepada CLO kita yang pertama, kita akan tengok CLO pertama ini lebih kepada konsep numerasi dan juga kesedaran nombor itu sendiri. Okey. Jadi yang kedua, jika kita lihat dia adalah aplikasi kepada kemahiran fikrah matematik ataupun doing maths itu sendiri. Doing mathematics. Okey. Dalam penyelesaian masalah harian yang melibatkan beberapa konteks pembudayaan pembelajaran matematik. Okey. The last dulu one. Dulu ada nak inilah subjek ni. Yes. Ganti dia. Okey. Okey, CLO 3 menganalisis masalah matematik dengan pelbagai pendekatan alternatif. Di sinilah yang kita akan dedahkan pensyarah kepada pendekatan beberapa perisian-perisian yang berkaitan ataupun apps matematik ya, sebab kita nak pelajar kita yang bakal menjadi guru ya, bukan hanya guru matematik tetapi juga guru-guru lain boleh menggunakan aplikasi yang seiring dengan abad ke-21. Okey, jadi yang ini pembacaan ni kita boleh lihatlah ya. Okey, sebenarnya untuk HPK 1 ini lebih kepada pembelajaran teradun ya, di mana ada ujian kat situ. Okey, kita ada ujian. Kemudian CLO 2 melibatkan pembentangan ya, presentation di mana ada penilaian dari aspek kolaboratif kumpulan dan juga penulisan.
dan HPK 3 juga pembelajaran teradun, di mana yang ini lebih kepada tugasan, ya, tugasan bertulis secara individu. Jadi ini adalah hasil pembelajaran akhir yang diharapkan daripada kursus ini. Okey. Kalau kita lihat, okey, pemetaan kepada hasil pembelajaran, ya, KKM ini, kita akan tengok dia melibatkan C2, ya. Okey, kalau tengokkan C2 ini lebih kepada kemahiran kognitif, ya, sebab di sini kita nak pelajar-pelajar ini sentiasa peka, ya. Mathematics is about cognitive, ya, cognitive skill. Jadi kat sini mereka mesti bersedialah basically kemahiran kognitifnya. Kemudian C3E itu, okey, C3E ini lebih kepada kemahiran numerasi, dan juga C3F ini kepimpinan otonomi dan tanggungjawab. Maksudnya it depends on the teachers, tanggungjawab dia. Kalau dia adalah pelajar elektif, dia bertanggungjawab ke atas dirinya sendiri untuk upgrade, ya, kemahiran-kemahiran lain yang boleh membantu dirinya apabila berdepan dengan pelajar. Okey, so inilah yang kita harapkan, okey, kluster hasil pembelajaran kita nanti. Dan jika kita lihat, ya, kemahiran boleh pindahnya adalah kemahiran kognitif, okey, digital dan numerasi, juga kepimpinan otonomi dan tanggungjawab, ya. So yang ini sangat jelaslah. Okey, boleh dilihat nanti pemetaan ini dengan lebih lanjut lagi. Okey, untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam course outline kita ada 5 chapter, 5 chapter, dan setiap chapter itu ada beberapa subtopik yang kecil, ya. Pendedahan dia di sini memang nampak tak banyak, ya. Tengok ni, 2 jam kuliah dan 1 jam tutorial, ya. Jadi dekat sini lebih kepada pendedahan, okey. Jadi kita di sini juga hari ini saya akan membentangkan ataupun saya akan berikan pendedahan untuk chapter 1, okey, chapter 1, chapter chapter seterusnya adalah chapter 3 dan chapter 5. Manakala Tuan Haji Shuib akan membentangkan chapter 2 dan chapter 4. Okey. So kalau kita lihat kat sini, ya. Okey, pengenalan kepada numerasi, ya. So yang ini sangat jelaslah kita akan lihat, basically kita akan tengok reference kita adalah kepada NCTM. Okey. Jadi di sini kita akan lihat beberapa pengisian yang penting, sedikit sajalah saya berikan pendedahan. Okey, nanti jika ada peluang, ya, buku terkini juga akan keluarlah, tapi tak adalah dalam masa yang terdekat ni, ya, sebab sangat sangat kata orang sangat sekarang ni masih lagi minggu peperiksaan, kan. Jadi minggu peperiksaan itu orang mula menanda kertas, ya, jadi sibuk sikitlah. Okey, jadi pengenalan kepada literasi matematik. So, kita kena tahu apakah konsep literasi matematik mengikut NCTM, ya. Jadi mengikut standard NCTM, literasi, mathematical literacy is ability to read, okey, keupayaan untuk membaca, mendengar dan berfikir secara kreatif. Juga dapat communicate, okey, berinteraksi tentang problem ataupun situasi-situasi masalah. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, terdapat beberapa persembahan ataupun mathematical representation, ya, yang memerlukan kita memahami. Okey, sebab representation of mathematics is different from others, ya, lain sedikitlah maksud tersirat dan sebagainya. Okey, and the last one is validation of solution. Okey, sebab setiap penyelesaian itu kita perlu validate lah, sebab tu kita tengok ada a lot of strategies yang akan digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran matematik. Satu soalan mungkin ada pelbagai solution. Jadi solution ini akan membantu murid, ya, untuk develop, okey, membangunkan dan mendalami apa yang mereka faham tentang matematik. Okey. Jadi ini adalah standard NCTM, ya. Jadi tentang numerasi, apa itu numerasi dan sebagainya, itu lebih kepada nombor itu sendiri, itu seiring dengan di SKP juga, ya.
Okey, seterusnya kita akan tengok ya. The Mathematical Communication Standard. Kalau kita tengok standard komunikasi matematik itu sangat berkait rapat dengan problem solving. Okey, dan juga reasoning ataupun penakkulan. Ini adalah penakkulan. Penakkulan ini yang selalunya berat untuk orang menyampaikan ataupun memberi kefahaman ya tentang penakkulan. Okey, sebab penakkulan ini adalah macam lebih kepada metakognitif. Jadi dia memang agak tersirat ya. Okey, dan kita lihat di sini student mathematical language develop, okey, macam mana mereka membangunkan kemahiran berbahasa secara matematik ya ataupun berbahasa matematik. What's the difference bahasa biasa dengan bahasa matematik? Ya, kalau kita bercakap nanti kita akan nampaklah beberapa contoh apa yang dimaksudkan dengan bahasa matematik dan apa itu laras bahasa biasa. Okay, so does their ability to reason, ya, yang penting dia boleh buat reasoning, dia boleh memikir kenapa, why this happen, okay, and how they solve it, ya. Bila ada sesuatu permasalahan, kita nak kena tahu apa reason penakkulan di sebaliknya. Okay. Dan lagi kita akan lihat situasi penyelesaian masalah akan memberikan satu setting ya untuk mereka membangun dan juga yang ini ya. Okey, kita kata menambah baik ataupun memperjelaskan lagi extension of communication skill and reasoning abilities. Jadi di sini kemahiran berkomunikasi menggunakan laras bahasa matematik dan kebolehan membuat penakkulan. Ini juga di bawah standard NCTM. Okey, right. Kalau kita tengok konsep literasi matematik itu sendiri ya. Okey, yang pertama kita akan lihat konsep literasi matematik adalah bahasa dan simbol matematik itu sendiri. Okey, ini yang pertama. Okey, jadi kat sini tata tanda dan juga terminologi ataupun glossary yang digunakan dalam matematik itu sangat penting. Ya, jadi penggunaan yang betul dalam ayat matematik itu sangat kata orang akan membezakan, ya, akan membezakan ayat yang digunakan ataupun laras bahasa yang digunakan itu ada unsur matematik ataupun tidak. Ya, okey. Manakala yang kedua tentang konsep dan juga proses. Jadi konsep yang asas bagi mengelakkan miskonsepsi. Okey? Ya, miskonsepsi kita tidak mahu pelajar salah kefahaman ya, konsep sesuatu matematik. Okey? Pembinaan kefahaman yang penting dan juga macam mana nak membina kefahaman matematik iaitu kita gunakan fahaman pembinaan ataupun konstruktivisme. Okey, dan proses matematik memerlukan kemahiran kandungan yang tinggi. Maknanya cikgu-cikgu yang akan mengajar matematik ini mereka tidak terhad ya kemahirannya kepada kandungan ataupun laras matematik sekolah rendah sahaja. Sebab itu mereka perlu mengambil beberapa kertas lain jika mereka nak ambil elektif matematik. Okey. Yang ketiga, penggunaan bahan konkret untuk membantu kefahaman iaitu bahan konkret dan juga visual ya. So kita tahu kat sini ya kalau kita tengok kalau dalam pembelajaran matematik kita pentingkan PCA ya. Maknanya pedagogical content ya dan juga kalau kita lihat kat sini ya bahan konkret dan juga visual ini penting especially untuk memahami sesuatu konsep awal. Okey, jadi di sini kemahiran kinestetik dan juga psikomotor juga digunakan. Okey, right. Maksudnya kalau kita nak belajar tentang nombor, kita akan lihat bahawa kita akan tengok dia akan bermula okey, simbol, bahasa dan yang satu lagi ini bahan konkret. Okey, so kalau kita tengok tiga perkara ini, ya, tiga perkara ini sangat pentinglah ya dalam pemahaman tentang sesuatu konsep. Jadi kalau kita tengok kat sini konsep ini kita boleh bantu sekarang ini kita akan lihat bahawa
ianya juga boleh dibantu dengan penggunaan alatan teknologi. Kalau dulu kita gunakan bahan konkret. Okey, contoh ya. Kita sebut 3. Okey, ni dari segi bahasa 3. Okey, simbol 3, ini adalah simbol 3. Okey, bahan konkret untuk menunjukkan 3 itu bagaimana. Okey, so kita gunakan bahan konkret 3 biji. Okey, 3 biji. Okey, guli yang digunakan. So ini adalah bahan konkret. Jadi sekarang ini kita boleh penggunaan ya, penjelasan kepada 4 kronologi ini kita boleh gunakan alatan teknologi. Ya. So kat sini alatan teknologi yang kita boleh gunakan, okey, kita boleh bantu mereka ya, pelajar-pelajar ini, sebab nanti kita tengok dari segi laras bahasa ya. 3 ini boleh jadi ada macam-macam. Adakah dia nombor kardinal? Okey. Adakah dia nombor ordinal? Adakah ia nombor nominal? Ini dari segi bahasa saja ya, ada 3 jenis ya. 3 itu sendiri boleh menjadi kardinal. Kardinal nombor bermaksud ini nombor pembilang, boleh dibilang. Ordinal susunan, mengikut susunan. Okey, nominal ini numbers ataupun pengenalan ya. Pengenalan maksudnya macam kita kata nombor 3 jalan persiaran 1. Maksudnya nombor 3 itu adalah rumah yang ada nombor 3 dekat pagar dia tu. Itu pengenalan lah ya. Jadi kalau nombor nominal ini contohnya macam nombor IC, nombor telefon, ya. So itu adalah nombor nominal. So itu dari segi bahasa saja ya. So you have to know this. Okay. So kat sini dengan teknologi kita punya teknologi ini boleh membantu ya rakan-rakan untuk menyampaikan lagi konsep ataupun pembelajaran tentang matematik itu sendiri. Okay. Boleh ya? Boleh ikut saya? Boleh. Okey ya. Cuba tengok ini ada banyak cuba tengok apa yang anda nampak dekat sini ya. Kita lihat ada gambar. Okey. Ada apa yang ada kepala dia ada apple itu Newton kan? Ya, konsep gravity Newton kat sini ya masa ini. Okey. So kalau kita tengok ya, semua yang gambaran yang diberikan kat sini ada relevannya dengan matematik. Dari kiri kita nampak ya, komputer itu sendiri. Okey, alatan konkret ya. Penulisan ini, setiap simbol ini ada maksudnya. Ya. So, kita kena memahami sebagai seorang pencara yang akan menyampaikan what is mathematics all about, apa itu bahasa, apa itu simbol matematik, kita mesti memberikan kefahaman. Cuba tengok macam ini, graf ini. Ya, graf Y melawan X ini. Setiap satu ya lengkungan yang diberikan di sini membawa maksud. Okey, dia adalah satu perwakilan untuk satu fungsi fx. Fx ni terserahlah ya, kita tak tahu apa fungsi yang dinyatakan kat sini. Ini sebagai satu perwakilan fungsi fx. Okey, ini garisan lurus ya, garisan lurus ataupun garisan tangent ya yang menyentuh graf ini. Ini adalah garisan tangent. Jadi garisan tangent ini juga ada membawa maksud-maksud yang tertentu. Jadi nanti ada persilangan kat sini ya. Okey, nilai ini semua ada memberi maksud ya. Jadi kita bukannya buat suka-suka, tetapi setiap satu gambaran itu ada memberikan maksud. Okey, laras bahasa matematik. Okey, dalam matematik kita sangat ya mementingkan tahap kognitif. Okey, tahap kognitif. Kalau metakognitif ini adalah di bawah ya, di bawah laras kognitif yang kita biasa gunakan ya. Jadi kat sini ya, untuk memahami metakognitif ini benda yang paling basic, benda yang paling kata orang paling dasar lah ya.
So they have to know this. Okay. Manakala peringkat kognitif kita tahu kita ada peringkat 1 sampai 6. Okay, kognitif itu ya. Jadi matematik dia banyak dekat aplikasi dan juga analisis. So kat sini juga kita pentingkan juga daripada satu yang pertama paling rendah hinggalah kepada yang tertinggi ya, iaitu reka cipta. Okey, setiap penggunaan laras bahasa daripada peringkat 1 kognitif tahap 1 sehingga 6 ini dia berkait rapat dengan style pembelajaran ya, style pembelajaran anak-anak ataupun murid, dan ini juga berkaitan dengan kepelbagaian kecerdasan ataupun multiple intelligence. Okey, style pembelajaran ini juga ada banyak ya, ada pembelajaran secara individu, pembelajaran berpusatkan guru, berpusatkan murid ya. Jadi style itu berbeza ya setiap murid. Ya, okey, jadi kita kena pekalah. Jadi ingatkan kepada anak pelajar kita bahawa nak menyampaikan sesuatu kena berkait rapat dengan apa style pembelajaran murid. Ya, kalau dia memang murid yang perlu bekerja dengan kawan-kawan, kita gunakan kaedah berkumpulan. Okey, multiple intelligence ini pun ada banyak ya. Ada 9 kecerdasan, kepelbagaian kecerdasan, jadi pelajar juga perlu tahu ya. Okey, kognitif ya, kognitivism, constructivism, behaviorism and socialism. Ini adalah teori-teori pembelajaran yang kita boleh guna pakai semasa menyampaikan pengajaran ya. PDP kita, PDP kita mesti boleh kita adjust ya, ataupun boleh kita terapkan nilai-nilai ataupun teori-teori pembelajaran lah ya. Contohnya kalau pelajar itu memerlukan pembelajaran kognitif sahaja, yang maksudnya kita mementingkan tahap kognitif ini ya. Jadi yang ini kita kena tahulah sebab ini adalah pembelajaran individu. Okey, sama juga dengan konstruktivism ya, fahaman pembinaan dia. Kita perlu sebagai cikgu, cikgu hanya memberikan scaffolding ataupun pemudah cara ya, pemudah cara untuk pelajar faham. Okey, jadi sebagai guru kita kena sentiasa mencari cara untuk memudah cara ataupun penyampaian ya, pemudah cara ataupun penyampaian ilmu itu sendiri. Okey, right. Kalau kita tengok kat sini ya, okey. Kalau macam kita nak katakan ya, nak menyampaikan sesuatu itu, pemudah caraan kita itulah yang kita boleh gunakan bahan bantu mengajar ya, bahan-bahan konkret. Kat sinilah kita gunanya ABM. Okey, konkret, bahan maujud. Ya, lepas tu bahan teknologi. Kita dah ada bahan maujud, kita nak tengok macam mana kalau kita nak gunakan abacus. Macam mana nak menyampaikan ya, 3 campur 5. Okey, kita gunakan bahan konkret. Lepas tu at the same time 3 campur 5 ini kita menggunakan abacus. Lepas tu last sekali baru gunakan teknologi, iaitu gunakan kalkulator. Okey, ataupun satu lagi kita juga boleh menggunakan perisian-perisian yang membantu kefahaman pelajar tentang konsep. Ya, contohnya kita boleh gunakan ITP, Interactive Teaching Program. Ingat lagi tak? Dulu masa kita buat training program dengan Australia, mereka memperkenalkan Interactive Teaching Program ini. Ya, jadi Interactive Teaching Program ini boleh membantu kefahaman ya pelajar mengenai penggunaan ataupun pemantapan konsep. So all this cikgu memainkan peranan. Jadi walaupun pelajar ini elektif, mereka akan mengajar di sekolah rendah, kefahaman konsep ataupun laras bahasa matematik itu sangat penting. Okey, di bawah matematik ya, sekolah rendah, kita ada 4 bidang pembelajaran yang penting, iaitu nombor dan operasi. Ukatan. Okey, sorry. Ukuran dan sukatan ya, ukuran ataupun sukatan dan geometri. Okey, perkaitan dan algebra, juga statistik dan kebolehjadian.
Okey, sebenarnya ya banyak perubahan-perubahan terkini. Daripada 2014 kita telah mula ada beberapa perubahan dalam DSKP sekolah rendah. Ya, ini adalah impak daripada penglibatan Kementerian Pelajaran Malaysia dalam program Tim PISA. Ya, mereka nak tengoklah ya keupayaan pelajar kita. Jadi di sini semasa penglibatan ya ataupun apabila kita terlibat dengan program Tim PISA ini, penilaian kita adalah standard satu dunia. Ya, negara-negara yang terlibat dalam Tim PISA ini kita dapati keupayaan ataupun kebolehan pelajar ini lebih meningkatlah. Ya, jadi dia membolehkan pelajar Malaysia ini berdaya saing di peringkat global. Kalau kita lihat ya silibus yang ada di luar negara, okey, ya, sama dengan kita. Cuma mereka detailize lah. Kita dulu pun detail macam ni ya, satu-satu lagi nampak macam banyak. Sekarang kita dah gabungkan ya. Okey, jadi numbers dan operation, measurement pattern, okey, measurement shape, ya, spatial sense, time and sequence ini banyak di dalam sukatan dan geometri. Ya, kemudian perkaitan, pattern and relationship ini, perkaitan ya, dan juga algebra. Okey, dan yang last sekali data collection and analysis ini adalah di bawah statistik dan kebolehjadian. Jadi kalau kita tengok ramai parents dah mula komplain kenapa matematik belajar tinggi sangat ya. Sebenarnya kita punya pembelajaran ini ya ataupun bidang pembelajaran matematik ini setara dengan pembelajaran di luar negara. Ya, jadi kita tak adalah kata tinggi sangat ke tidak, sebab dia memang mengambil kira ya ability murid. Okey? So inilah dia bidang pembelajaran ya. Sebab itulah kalau kita tengok mula daripada 2014 kita punya silibus juga berubah ya. Ya, dulu kita gunakan borang jadual 3 kan. Okey, lepas tu jadual 3 tukar kepada RMK, ringkasan maklumat khusus. Sekarang kita gunakan MK. Ya, semua perubahan ini mengambil kira apa yang telah dilaksanakan di peringkat KPM. Ya, okey. So nanti kena beritahulah kefahaman ini kepada murid, kepada pelajar kita, kenapa perlu ya keperluan kepada setiap satu topik itu. Okey, so how? Okey. How? Bagaimana kita nak menyampaikan apa yang perlu disampaikan? Okey, kalau kita lihat ya, semasa pengajaran literasi matematik ini, kita pendedahan yang pertama adalah macam mana mereka membaca di SKP. Ini kita kata pembedahan, ya, merungkai merangkai lah. Jadi nanti kalau kita nak buat kita punya merungkai dan merangkai kurikulum ini, ya. Yang ini sangat penting lah. Sebab kita tahu ya, peringkat tahap 1 dan tahap 2, kaedah pembelajarannya berbeza. Okey, yang kedua kita kaitkannya dengan sejarah. Okey, mengaitkannya dengan sejarah. Dan yang terakhir, macam mana kita menggunakan konsep pedagogi dan juga kandungan matematik ini semasa mengajar. Okey, sebab mengajar tahap 1 dan tahap 2 tak sama. Ya, kalau tahap 1 lebih kepada konsep awal, tahap 2 lebih kepada aplikasi. Ya, sebab tahap 2 nak menyediakan pelajar untuk peringkat menengah yang lebih tinggi, ya, iaitu sekolah problem solving ya. Okey. So, inilah apa kesedaran nombor dalam pelbagai bidang pembelajaran. Cuba tengok istilah. Kalau kita tengok dalam bahasa Melayu mungkin tak banyak, tapi dalam bahasa Inggeris kita cakap tentang digit, numeral, numbers. 3 ini pun dah ada beza. Jadi nanti Tuan Haji Shuib akan memperjelaskan lagi lah ya kesedaran nombor dalam pelbagai bidang pembelajaran ini. Okey ya. So saya tidak berikan saya tak perlu perjelaskanlah yang ini ya.
Okey, kefahaman konseptual. Okey, ini yang saya katakan tadi. Kita ada tahap 1, kita ada tahap 2. Dan tahap 1 dan tahap 2 ini, kedua-dua ini depend kepada bidang pembelajaran tadi. Ya, jadi sangat berkait rapat. Ya, so, okey, kalau kita tengok macam inilah. Ya, okey. Jadi ini bidang pembelajaran di tengah-tengah. Tahap 1, apa yang penting? Ya, jadi untuk tahap 1 ya, mereka mesti tahu membilang. Sebab tu tadi konsep nombor itu sangat pentinglah, ya. Membilang, membuat pengkelasan berdasarkan warna, berdasarkan bentuk, ya. Jadi dia ada bentuk, panjang, saiz dan sebagainya. Okey, masa dan waktu. Okey, membina ayat soalan matematik dan mengumpul data. Okey, ini tahap 1. Okey, dia bergantung kepada tajuk yang ada di tengah-tengah ini. Okey, tahap 2 dah nampak lebih tinggi. Ada operasi dan pecahan, ya, ada pecahan, ada peratusan, ada perpuluhan. Ya, memang ada diperkenalkan juga di peringkat tahap 1, tetapi tahap 2 ini lebih kepada problem solving ataupun penyelesaian masalah. Ya, penyelesaian masalah. So kalau kita lihat kat sini, ya, problem solving, okey, ataupun penyelesaian masalah banyak ya diperkenalkan di dalam tahap 2. Ya, penggunaan raja, graf, perubahan penggunaan unit, data analisis dan juga kebarangkalian. Jadi, kefahaman konseptual ini it grows. Okey, walaupun tajuk sama tetapi dia boleh meningkat. Nampaklah pembangunan di situ ya, development. Okey, development ataupun satu lagi istilah yang digunakan adalah learning progress. Nanti kita akan tengok learning progress ini, ya, kita akan tengok bagaimana learning progress itu dilaksanakan ya, ataupun dapat dilaksanakan. Okey, so ini antara contoh lah ya. Kalau kita katakan, okey, conceptual understanding pentagon. Contoh ya, kita nak mengajar tentang pentagon. Okey, so dia berikan satu, okey, ini kita panggil, okey, concrete, ya, concrete visual ataupun bahan konkret yang dapat menunjukkan visualisekan sesuatu. Okey, kalau kita tengok this one ya, 9 bags with 3 apples in each bag. Maksudnya dia nak tunjukkan, ya, okey, bag ini, okey ya, maksudnya inilah ya, bag ni tak cantik tapi itulah yang dimaksudkan itu kan, ya. Jadi ni dia nak tunjukkan ada 9 bag. Okey, kalau yang ini pula 9 group with 3 things in each group. Sama konsep ini. Okey, ini yang nak disampaikan. Contoh ya, contoh. Okey, so conceptual by understanding pentagon. Lepas tu dia tengok balik kat sini. Ini pentagon apa ya bila dia buat macam ni. So dia letakkan. Kalau dia kata 9 times 3, ya, dia buatkan macam mana kita boleh pecahkan ini. 5 kumpulan pertama, 4 kumpulan kedua, tapi hasilnya dapat ini, ya. Jadi kalau kita tengok kat sini pula macam mana ini disusun, ya. Okey, dan akhirnya macam mana, apakah yang dimaksudkan dengan pentagon itu sendiri. Jadi dia punya basic itu memang agak rencam, ya, tetapi dalam memahami konseptual itu kita kena tahu bahawa cara penyampaian kita selalunya, kalau basically tahap 1, ya, tahap 1 kita menggunakan concrete visual. Ini konkret. Ini juga concrete visual. Nampak dengan jelas, ya. Yang ini kita dah nampak lebih kepada simbolik. Simbol. Okey? Ya, okey, ini yang tadi adalah antara contohlah. Okey, so kalau kita tengok di bawah numbers itu sendiri, ya, ini adalah beberapa contohlah, ya, apa yang ada
dalam tajuk nombor dan juga operasi itu sendiri ya. So kalau kita tengok yang pertama ni pembudaran nombor. Kita tahu ya macam mana nak membudarkan nombor daripada depan, daripada belakang, tengah-tengah ya. Yang ini selalunya kita kaitkan dengan konsep bukit. Ingat tak konsep bukit? Mendaki bukit. Ya. Okey. Tolak 5 tambah 5 ya. Okey, jadi kalau kita tengok yang ini ya, positif 5, okey, sebelah kiri negatif 5, tengah-tengah ini ya. Jadi kalau dia dekat kepada bawah 5, so dia akan jatuh ke bawah, dan kalau dia lebih jatuh sebelah kiri ya, dan kalau dia lebih kepada 5, kita jatuhkannya sebelah kanan, bermakna tambah 1 ya. Yang ini tolak 1 ataupun kekal ya. Okey, itu pembudaran matematik. Pola nombor juga. Kita nampak ya nombor lompat 2, gandaan 2, ya, gandaan 3. Okey, gandaan berganda. Istilah berganda. Okey, ganda 2, berganda, ya, gandaan 2. Ada beza kan? So nanti kita akan tengoklah. Rasanya ini Tuan Haji nanti akan lebih bincangkan nanti ya. Okey, yang last kali ni cuba tengok. Kita ada petua Bodmas ya. Kalau sekolah menengah, kita panggil PEMDAS. Okey, kalau sekolah menengah, kita gunakan PEMDAS. Ya, sekolah rendah kita gunakan Bodmas, sekolah menengah kita gunakan PEMDAS. Nanti kita tahulah apa maksudnya ya. Okey. So kat sini ya, ini adalah antara konsep tentang literasi nombor. Literasi nombor sahaja sangat besar ya. Jadi untuk sekolah rendah, literasi nombor ataupun kemahiran menggunakan nombor itu sangat penting. Okey. Ini chapter 3 tadi kita dah ada, saya dah terangkan sedikit lah ya, berkomunikasi secara matematik. Okey. Ya. Kemahiran matematik, mengenal pasti pola, menganalisis masalah, menyelesaikan masalah. Okey, yang ini ramai orang tanya saya, membuat penyelidikan berkaitan konsep nombor dan menggunakan teknologi dalam topik nombor. Okey, yang ini membuat penyelidikan berkaitan konsep nombor ya. Saya akan jelaskan sekejap lagi ya, apa yang dimaksudkan penyelidikan. Ini bukannya penyelidikan besar tetapi lebih kepada penyelidikan pembacaan ya. Jadi kalau yang ini tadi kita dah terangkanlah macam mana nak berkomunikasi secara matematik, macam mana hasil daripada komunikasi ini nak meningkatkan kemahiran, okey, kemahiran matematik. Lepas tu kita tengok mengenal pasti pula ya, pola nombor ya. Lepas tu kat sini dia datang kat sinilah ya. Okey. Menganalisis permasalahan nombor, menyelesaikan, dan yang kita akan fokus nanti ni macam mana nak buat penyelidikan. Ini boleh jadikan sebagai satu kerja khusus pun boleh ya. Ya, ataupun apa sajalah nanti kita akan terangkan sedikit, dan macam mana teknologi boleh membantu kita. Nanti kita akan tengok macam mana gunakan Abacus online, macam mana gunakan Excel ya, kalkulator ni biasalah kan. Okey. Okey, ini dia. Membuat penyelidikan berkaitan konsep matematik. Kat sini kita nak pelajar kita ya, pelajar faham. Okey? Cari sumber bacaan saja. Ya, bukannya kita nak suruh kaji, memang tak sempat, 2 kredit. Kita tak ada masa nak buat. Ya, tetapi mungkin dia boleh cari kajian-kajian mengenai miskonsepsi pembelajaran nombor. Ini antara contoh ya. Yang kedua, miskonsepsi dalam istilah ya, istilah dalam operasi nombor ya, boleh jadi nombor ataupun operasi pengoperasian nombor ya. Asalkan melibatkan nombor. Okey. Okey, keupayaan murid mempelajari nombor, kemahiran murid dalam pengoperasian nombor, ya, kelemahan murid dalam topik nombor, atau apa saja kajian-kajian yang dia boleh cari daripada daripada jurnal, ya. Antara yang penting adalah jurnal Research on Mathematics Education,
Ya, boleh carilah banyak jurnal-jurnal yang terkini. Okey, kalau lokal punya jurnal pendidikan ya, pendidikan sains matematik ya, di bawah STEM ada banyak ya. Okey, macam mana mereka menggunakan ya kaedah pendidikan STEM ataupun bawah topik number sahaja tapi kaitkannya dengan pendidikan STEM dan sebagainya. Boleh ya, tapi tak perlulah penyelidikan yang detail ataupun kita kata penyelidikan konvensional. No need ya. Yang penting adalah kita nak pelajar kita faham ya, ada isu-isu berkaitan dengan konsep nombor. Isu-isu ya, isu-isu tentang konsep nombor. Jadi mereka kena baca lah. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak kat sini? Sebab ramai yang telefon tanya ya, macam berat ni topik ni ya. Kita ringankan dah. Jadi kita kat sini saya berikan penjelasan apa kita punya kehendak dan keperluan ya. Okey, kalau tak ada kita teruskan. Okey, di bawah teknologi dalam pembelajaran matematik, okey. Kita tengok ada penggunaan abacus online, calculator online, grafik calculator online. Okey, geometer sketchpad. Okey, Desmos ya, Wolfram. Okey, kalau saya lupa nak masukkan, ada beberapa apps matematik ya yang boleh kita download dengan gunakan Google Play ataupun apa lagi ya, dia ada banyak ya. Okey, antaranya adalah Photomath. Photomath sini, okey, kita ada masalah matematik, kita ambil gambar saja. Dia boleh tunjukkan penyelesaian. Okey, kemudian lagi satu adalah Math Magic. Ya, apa lagi? Ada banyak ya yang kita boleh gunakan apps yang kita boleh download terus daripada internet. Kejap ya, saya pun tak ingat, ada beberapa yang saya boleh gunakan ya di sini. Okey, kalau dekat laptop kita tu ada real calculator pun ada banyak lah. Okey, antaranya kalau Desmos ini pun boleh mudah ya. Nanti saya tunjukkan ada beberapa yang kita boleh gunakan secara terus. Tapi yang ini kalau kita pergi Google Play cari bawah Photomath itu sendiri ya, dekat situ ada banyak lah. Okey. Okey. Ini saya khawatir dia nanti slow, tapi memang ada ya abacus simulator. Yang ini. Okey. Ini dia menggunakan Japanese. Boleh nampak tak? Hello? Nampak. Boleh nampak ya? Okey, nampak. Right. So ini adalah antara Japanese abacus simulator ya, ataupun bahasanya soroban ya, seremban lah. Okey, kat sini dia menggunakan JavaScript sources ya, jadi kita boleh nampak lah bila kita letak kat sini. Okey, gerakan satu ini, okey, boleh nampak kan? Ya, so kita boleh nampak kat sini. Okey, so kita boleh buat ya. Terserahlah kita sendiri yang decide dia nak gunakan kiri ke kanan ke, macam mana kita nak gunakan dia ya. Okey, ini antara abacus simulator. Lagi satu yang ini dia panggil toy theater abacus. Okey, di bawah matematik ini abacus ini kita boleh gunakan lah. Contoh ya di sebelah kiri. Macam mana kita nak mengajar menggunakan counter manipulatif ya, menunjukkan whole, part whole ya. Ini dalam pecahan boleh ya. So kita boleh nampaklah penggunaannya kat sini ya. Okey. Ya, so kita boleh ambil lah ya apa yang mana yang kita nak gunakan ya. So pandai-pandailah penggunaan dia. Okey, kat sini pun ada game yang kita boleh tengok macam mana kita boleh main ya permainan ini. Tetapi kita cubalah cari permainan yang ada kaitan dengan matematik. Contohnya tic-tac-toe, reverse ini. Okey, dart ini juga boleh ya. Dart ini juga permainan yang
berkaitan dengan numbers ya, backgammon dan sebagainya lah. Okey, itu antara contoh ya. Jadi kat sini, okey, inilah yang saya nak tunjukkan lah, Abacus Online ya, ataupun Free Virtual Manipulative ya, Toy Theatre. Okey, ini adalah teknologi yang kita boleh gunakan secara hands on dalam kelas, pelajar boleh mencuba. Ya, actually kalau kita minta pelajar kita mencari ya game online, tapi games yang berkaitan dengan matematik lah. So yang ini mathematical games lah ya, kita cari math games yang ada secara atas talian, banyak ya. Okey, boleh dicuba nanti. Okey, so apa peranan kita sebenarnya? Yang di sini kita tengok ya, cikgu kita tengok ya, ini yang penting ya dalam matematik adalah the first one, iaitu pemikiran, how they think ya. Dengan berfikir, okey, dia boleh melihat sesuatu perkara itu, dia boleh jadi dua. Satu, dia melihat secara matematik, okey ya, dan satu lagi dia boleh melihat dari aspek biasa sahaja ataupun normal lah, bukannya matematik. Ya, contoh kalau kita tengok, katakanlah kita mendengar berita ya, berita yang disampaikan di TV katakan. Dia bercakap pasal kemalangan jalan raya. Okey, kemalangan jalan raya. Kalau kita tengok orang yang berfikir secara matematik, kita akan melihat dia kata peratus kemalangan jalan raya meningkat semasa bulan-bulan perayaan. Nampak? Kat situ ada istilah peratus ya. Kemudian mungkin ada dikata secara statistiknya jalan persekutuan memberikan peratusan tertinggi dalam statistik kemalangan jalan raya. Nampak? Itu adalah istilah-istilah matematik ya. Jadi bila mereka melihat, okey, di sinilah kita melihat pemerhatian mula, observing lah, we observe from the words. Satu, kita melihat dari segi ayat-ayat yang digunakan. Okey. Ya, contohnya kalau gunakan dalam surat khabar, ya. So kat sini kita tengok ya, ini tengok dengar berita, okey? Ya, dalam surat khabar. Ya, okey. So kita akan nampak ya, perkara-perkara ini ada kaitannya dengan matematik. Okay, right. And then how they speak. Ini bercakap. Orang matematik, bila orang bercakap ya, jalan persekutuan memberikan statistik tertinggi ya dalam kemalangan jalan raya katakan. Dari segi laras bahasa ya, kita kalau orang biasa dia dengar macam tak ada apa ya, tapi kalau orang matematik dia boleh kaitkannya dengan normal distribution, dia boleh kaitkan dengan kat mana impaknya, ada bezanya tak dengan graf-graf ya, graf statistik yang digunakan. Okey, ada tak kaitannya dengan graf kinematik? Nampak? So this is why we speak ya, apabila kita bercakap kita nampak pemikirannya kita ini berjalan ya, hasil pemerhatian dan kita boleh bercakap. Yang ini mendengar jugalah, kemahiran bercakap dan mendengar ini selarilah ya. So dia mendengar, dia boleh keluarkan semula. Yang penting sekarang ni whatever ya kita dengar, okey, kita buat ya, bila kita dengar, kita buat dan kita akan faham. Kat sinilah ya, kalau ikut peribahasa Cina tu ya. Okey. I heard ya, kita dengar, okey, kita buat, okey, bila kita mendengar dan kita buat dan akhirnya kita tahu pelajar-pelajar yang selalu membuat inilah yang boleh membuat reka cipta. Itu yang penting. So kat sini ya, dalam matematik ya, peranan kita dari awal pembacaan, okey, laras yang paling basic, reading, and then writing, menulis, tulis ayat matematik. Ya, kita cakap 1 tambah 2. 1 tambah 2.
Ini kita baca. Okey. Lepas tu tulisnya 1 tambah 2. Kiranya 1, okey, tambah 2. Ini kita dah mula mengira, membilang. 1, 2, 3. Kita dah mula membilang. Nampak? Ada beza kan? Laras 1, yang kedua dan yang ketiga. Okay? So, this is peranan guru untuk memastikan 5 langkah ini berkait rapat dengan 3 level ini, ya. Sebab itu di SKP kalau dulu ya, KSSR, KBSR, kita selalu bercakap tentang 3R, kan? Ya, ataupun kita kata 3M, 3M ya. Membaca, menulis, ya, dan mengira. So, inilah dia. Membaca, menulis dan mengira. Sekarang ni, okey, kita tengok kat sini. Membaca, menulis, mengira. Okey, kita kaitkan dengan pandemik. Ya, kita takut tahap keciciran murid di sekolah sudah mula nampak. Okey, dan meningkat selepas pandemik kan. Berapa lama dia tak masuk sekolah. And yet, kita tengok ya kat sini. Okay. Bila pelajar, matematik is about creativity, how macam mana cikgu kreatifnya menyampaikan. Kalau dia melihat sahaja PDPR, okay, kalau kita lihat ya hasil daripada beberapa kajian, memang tak payah buat kajian pun kita dah nampak dah. PDPR berapa persen yang betul-betul mengikuti dan berapa persen yang akan terserap. Yang itu peranan kita dari awal ini sangat penting. Okey, so dalam matematik sekolah rendah ada beberapa piawaian penting ya ataupun standard yang perlu kita follow, yang perlu kita ikuti. Okey, yang pertama, apa itu kandungan ataupun konten dalam matematik? Dan yang kedua, apa itu proses matematik yang terlibat? So ini tadilah bidang pembelajaran ya. Bila kita katakan kandungan itu kita panggil bidang pembelajaran lah. Ya. Okey, so bila bidang pembelajaran ini dan kalau kita tengok proses, nampak? Proses ini ada beberapa proses yang penting. Dalam matematik, problem solving ataupun penyelesaian masalah sangat penting. Tapi nak selesaikan masalah, pelajar mesti tahu menakul. Dia mesti tahu, dia mesti tahu bila dia membaca itu, dia kena faham apa yang disampaikan dalam ayat matematik itu. So dia kena tahulah yang tersirat dan juga yang tersurat. Ya, yang tersirat dan juga yang tersurat. So, itulah yang dikatakan sebagai penakkulan. Ini sebab itulah ya dalam kita punya kurikulum ya, penakkulan. Kita semester 1 kita akan belajar numbers dan struktur nombor, betul? Yang kedua kita belajar penakkulan matematik. Ya, sebab kita nak pelajar boleh menakkul, boleh menceritakan balik apa yang dia faham. Ya. Okey, so komunikasi. How you communicate, macam mana kita nak menyampaikan ilmu kita ya dengan menggunakan komunikasi. Okey, mencari perkaitan. Ya, sebab itu kalau kita tengok ya dalam matematik, bila kita cakap ax squared plus bx plus c. Okey. Setiap satu simbol ini ada maksud. Ya. Tanda-tanda ini je, tanda-tanda sama dengan ini. Ya, okey. Kalau kita tengok, okey, hampir sama. Ini, ya, ataupun mungkin ini. Nampak? Ya, so setiap satu simbol ini ada maksud. Yang ini, X kuasa 2 ini. Ya, BX ini, apa maksud BX ini?
Ya, jadi setiap ini adalah how we communicate, bagaimana kita berkomunikasi. Dan setiap satu ini ada perkaitan. Sebab itulah bila kita buat ini, kita boleh kaitkannya dengan graf kuadratik. Ya. Jadi ini persamaan kuadratik ini juga ada kaitannya dengan graf kuadratik. Okey? Ya. Jadi kita akan tahulah benda-benda ni ya. Okey, so persembahan ini it can be representative. Okey, kalau ada kaedah macam ini, pertama sekali persembahan ini ataupun semua ini ada kaitannya dengan algebra, betul? Di bawah algebra yang ini kita boleh buat pemfaktoran, ya, daripada persamaan kuadratik kita boleh buat pemfaktoran. Ya, kita boleh buat perkembangan ataupun ialah mengembangkan sesuatu persamaan dan sebagainya. So itu adalah semua yang dikatakan sebagai proses, ya. Ayat matematik secara tersirat dan tersurat, ya. Penakkulan, how you find it, ini lebih kepada kefahaman tapi kefahaman yang metakognitif, ya. Ini kefahaman meta lah. Maksudnya yang paling basic, ya. Okey, meta. M-E-T-A, ya, meta. Okey, maksudnya yang paling basic sebelum kita masuk kognitif yang lain, ya. Okey. Boleh saya teruskan? Okey, matematik sebagai satu bahasa. Cuba tengok apa yang terlibat di sini, ya. Kita ada berbagai elemen, kita ada notation dan kita ada sinteks. Adakah bahasa sains termasuk pola dan perubahannya? Okey, so salah satu ahli matematik lama ya, orang lama dulu-dulu dia kata mathematics is the pen used by creator to write the universe. Sebenarnya istilahnya dia gunakan creator tu maksudnya pencipta ataupun Tuhan, ya. Okey, dia kata ya, matematik ini sebenarnya salah satu cara penulisan, ya, oleh pencipta ini kepada universe, ya. So kita kena tanya diri kita, adakah perlu kandungan, ya, bagi membina dan menunjukkan kefahaman sama ada secara lisan atau bahasa penulisan. Okey. So ini saya dapatkan daripada Steve Lenwood, dia bercakap tentang sensible and sense of making, ya, matematik. So ini adalah banyak cara dia. Okey. So kat sini okey, saya akan tamatkan sekejap lagi, ya, untuk memberi peluang kepada Haji Syuib menyambung. So kat sini komunikasi is about how you communicate, ya, dengan menggunakan model situation, sama ada model situasi ini boleh dikatakan sebagai macam kita panggil role play lah, ya. Okey. Boleh dalam bentuk lisan, penulisan ataupun bahan konkret. Boleh jadi gambar rajah, grafik dan juga penulisan dalam bentuk algebra. Yang kedua, menggunakan kemahiran pembacaan dan menterjemahkan. Ini yang penting. Untuk menterjemahkan dan menilai idea matematik. Membincangkan idea matematik. Okay, we discuss what is the idea and buat conjecture, ya. Maksudnya kat sini kita membuat penakkulan ataupun pemahaman tentang apa yang kita berikan idea tadi. Ya, so ini sangat penting. Okey? Okey, ini contoh, ya, model situasi. Okey, this is the teacher, ya. Cikgu ini dia menyampaikan contoh, ya. Dia memberikan penyampaian itu secara lisan, audio. Dia tengok kaedah pertuturan dia. Ya, macam mana dia menggunakan laras bahasa mengikut tahap murid. Okey. So kat sini pertuturan itu sangat penting, penulisan juga penting. Ya, sebab itu orang menulis matematik daripada kiri ke kanan, kan? Ya, sebab itu kalau kita kaitkannya dengan BODMAS, okey, konsep BODMAS,
Ingat lagi, kita buat yang dalam bracket. Okey? Kita tengok apa dia operasi yang dalam bracket itu. Kemudian baru kita tengok division. Okey? Multiplication. Semua daripada kiri ke kanan kan? Ya. Lepas tu addition and subtraction. Semuanya konsepnya daripada kiri ke kanan. Ya. Kalau kita tak ikut petua ataupun konsep ini, sebab matematik is about conceptual ya, tak ikut, kita akan dapat jawapan yang salah ya, dan ya apa yang kita nak modelkan ataupun apa yang kita nak ceritakan tu tak sampai. So kita akan gunakan yang penting ini ya. Yang kedua visual, macam mana kita visualkan. Cuba tengok apa yang ditunjukkan kat sini. Ya, setiap satu ini apa yang kita boleh faham. Okey, circumference, ukur lilit 2 pi r. Pi ini ada nilai dia. Okey, pi ini okey 3.14 ataupun 22/7. Jadi semua ni ada nilai ya, mc squared. Kalau kita tengok kat sini, okey, FMA ya. Jadi ada setiap satu ini secara ini yang kita panggil algebra ni lah. Ya. So visual, grafik, gambar raja dan juga lakaran dan bahan konkret. Okey, anda tengok jam ini. Apa yang kita boleh katakan dengan apa yang ada pada jam ini? Muka jam ini. Ini nombor kan? Betul? Ini adalah nombor Roman. Ya? Kenapa jam dekat jam ini hanya tunjukkan sehingga 12? Ya? Dan macam mana kita nak bercakap tentang jam 24 jam? Okey. Apa kaitannya dengan garisan Greenwich? Ini semua ada connection, ya, ada perkaitan. Ya, okey. So bila kita buat ya model situasi menceritakan ini semua, kita kena ada backup ya, sejarahnya, kita ada konsepnya. Okey. So yang inilah yang penting yang harus disampaikan oleh guru-guru kita. Okey. Jadi kalau kita lihat perkara pertama, mereflect, okey, membuat refleksi, muhasabah diri ya, dan memperjelaskan pemikiran sendiri. Ini muhasabah dirilah ni ya, tanya balik. Okey, kalau kita cakap macam ni, pelajar kita faham macam mana ya, kita tanya balik. Okey, lepas tu bangunkan kefahaman tentang idea matematik, peranan setiap definisi dan juga terminologi. Okey, dan menghargai setiap nilai notasi yang ada dalam matematik dan peranannya dalam pembangunan idea. Notasi matematik, notation maths ini adalah satu perkara yang penting, yang perlu ya kita sampaikan dengan cara yang betul. Okey, dan ya, kalau kita tengok kat sini, komunikasi standard matematik mempunyai hubungan yang kuat dengan penyelesaian masalah dan juga penaklukan. Maksudnya, bila kita buat problem solving, yang penting pelajar itu boleh menakul ke tidak daripada ayat yang diberikan. Ni, penaklukan ini. Okey, ini boleh dibantu sekiranya perkembangan berbahasa murid, okey, meningkat. Kalau pelajar tak boleh membaca, tak boleh menulis dan tidak meningkatkan perkembangan penggunaan bahasa, ianya agak sukar untuk mereka menakul, memahami ya, nak faham secara tersirat dan tersurat apa sahaja penyelesaian masalah. Okey, situasi penyelesaian masalah menyediakan satu platform pembangunan dan penambahan ya ataupun pelanjutan ya, extension tadi bagi kemahiran komunikasi dan kebolehan menakul. Ini semua kedua-duanya adalah standard NCTM. Ya, so we have to know. Okey, saya teruskan. Saya buat laju-laju sedikit ya. Sebab lepas daripada ni Haji, okey. Ya, cuba tengok laras bahasa ya. Membaca secara matematik.
perkataan yang sama dari aspek bahasa tetapi membawa maksud yang berbeza sama ada dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris secara matematik. Contohnya kita bercakap pasal ringgit, wang ya, dolar. Okey? Tetapi macam sama juga duit shilling dengan siling. Ya, shilling, siling. Okey, composition, penggubahan. Dia ada istilah penggubahan, gubahan, komposisi dan kandungan. Itu satu. Bahasa Inggeris dia satu je ni. Tapi maksudnya kalau kita terjemahkan dia, dia boleh membawa maksud penggubahan, gubahan, ya, komposisi dan juga kandungan. Cuba tengok. Ya. Nanti ini memang, ini kita panggil terminologi lah nanti ya, terminologi. Sebab itu guru penting tahu terminologi ataupun glossary. Beritahu pada guru dalam buku teks ya, dekat muka surat belakang. Okey? Muka surat belakang selalunya ada glossary ataupun terminologi. Ya, dia kena tahulah. Okey, lagi satu, perkataan yang mempunyai maksud yang sama dalam matematik ya, iaitu technical vernacular seperti hypotenuse, numerator, square root. Okey, cuba tengok. Kadang-kadang bila kita tukarkan kepada bahasa biasa, ya, dia tidak menterjemahkannya dalam aspek konsep yang sama. So kena hati-hati ya. Okey. So contoh ini ya, ini ayat ni ya, apply. Okey, kalau biasa kita kata apply, kita kata terap ataupun guna ya. Okey, terapkan, guna. Ya. Kelas interval. Ada dua istilah, selang kelas, sela kelas, jedal. Jedal kelas. Ya, kalau ikut laras bahasa DBKL, DBP ya. DBP itu kelas interval ini ada membawa maksud yang berbeza-beza. Ya, istilah gugusan. Cluster. Cluster ini membawa maksud gugusan ataupun kelompok. Ya. Okey? Sebab itulah kita kata cluster Bukit Jalil, ya, COVID-19 daripada kluster Bukit Jalil, ya, kluster Masjid Seri Petaling. Itu maksudnya di situlah bermulanya kelompok ataupun gugusan, ya. Jadi kalau nak cerita tu kita kena tunjukkanlah cerita dengan situasi yang sebenar. Okey, perkataan dan terminologi yang mempunyai maksud yang berbeza dari aspek bahasa matematik dan laras bahasa biasa. Okey. So, contohnya istilah difference. Ya. Difference subtraction. Kalau tengok macam kita nampak ya, subtract tu tolak. Okey, difference tu beza. Ya. Jadi macam apa bezanya? Ya, apa bezanya? Beza antara kelompok A dengan kelompok B. Ya, membezakan kelompok A dengan kelompok B. Menolak nilai kelompok A dengan kelompok B. Nampak ada tak beza ayat-ayat tu ya? Okey, istilah similarity, ya, congruence, ini semua juga sangat penting. Sebab tu kadang-kadang saya buka buku istilah matematik daripada bahasa Inggeris tukar ke bahasa Melayu, baru dalam bahasa Melayu itu baru kita tengok DBP. Ya, DBP pun istilahnya pun juga tidak tak cukup luas ya. Ada satu lagi yang kita gunakan istilah yang menggunakan bahasa Inggeris yang dimelayukan. Itu lagi sakit jiwa kalau kita baca ya. Okey. Nanti jadi macam Indonesia ya, dia campur gabung sampai tak faham apa yang nak disampaikan. Itu kita berhati-hati kat situ ya. Okey, membaca secara matematik. Okey, ini saya tunjukkan antara beberapa penterjemahan. Okey, 12 bahagi 4. Kita baca macam ni. 12 dibahagi dengan 4. 4 membahagi 12. Ayat yang boleh digunakan adalah berapa banyak kumpulan 4 dalam 12. Okey, lukiskan satu model bagi menggambarkan situasi ini. Okey, macam mana nak cerita tu ya? Okey, berapa banyak kumpulan 4 dalam 12. Okey, so maksudnya kalau kita nak lukis ya. Jadi kalau kita lukis, okey, kita boleh menggunakan
Okey, kita boleh buat dia macam ni. Okey. Ya, kalau nak sekejap tak apa. Kita buatkan macam ni ya. Okey, dia kata berapa banyak kumpulan 4? Lukiskan satu model. So ini okey, satu kumpulan 4. Kumpulan 4. Okey. Sebab tu bila kita tunjukkan dalam matematik, kita gunakannya secara berhierarki. Okey. So ini satu kumpulan 4. Ya. So bila kita nak cerita ni, cuba tengok yang kita nak sampaikan. Tengok bahasa Inggerisnya. Multiple representation of the same idea and same translation. Okey? Ya, bila kita sebut ya, 12 divide by 4, 12 divide by 4 divided by 4, ya, 4 divided of 12, ya, 12 divided by 4, 4 divided into 12 ya, dalam 12. How many groups of 4 are in 12? Ya. So, bila kita nak cerita ya dengan murid kita, kita kena gunakan satu permodelan lah ni. Sebab itulah kita kena gunakan model situasi. Ya. Ataupun kalau ayat di sini ya 12. Okey, 4. Ya. So kita boleh nampak kat sini. Okey. Buatlah ya, kita lukislah okey, kan nak menceritakan. Okey. How many groups of 4? Ya. So kita lukislah. Jadi kita akan nampak ya, banyak benda yang kita boleh gambarkan ini ya. Okay, so this is how we read mathematics, reading mathematics. So we will be using multiple representation. Banyak ya. Idea dia sama. Kita baca tu macam sama. Ya, idea dia sama yang kita nak sampaikan. Okay, ini kita panggil ayat matematik. Ya, okay, ini language ya, dari segi bahasa. Okay. Okay, so itu dia membaca secara matematik. Okay, we try this one. Macam mana anda nak ceritakan? Ada berapa kumpulan 1/4 dalam 7/8? Macam nak tulis? Anda boleh bantu murid anda memahami ayat matematik ini dengan melukis model, membuat lakon semula atau buat apa saja. Okey, saya tengok tadi Puan Lim Bunyan dah sediakan Jamboard. Mungkin semua boleh masuk kot dalam Jamboard tu. Ya? Cuba tunjukkan. Ada berapa kumpulan 1/4 dalam 7/8? How you write it? Okey? Okey ya. Sama ada kita lukiskan model. Okey? Atau buat lakon semula atau apa saja kaedah. Ya? Cuba tengok ayat matematik dia macam mana. Dapat tak macam ni? Tak boleh tengok ya, tapi mungkin kita tengok nanti. Okey. Betul? Anda tulis macam ini. 7/8 divide by 1/4. Macam ini ke? Ataupun which one? Okay. So maknanya bila kita tulis itu ya, ini ayat dia yang mula ya. Okay, yang ini memang out lah. Tapi boleh ke? Okay. Jadi kalau kita tengok bila dia darabkan dia akan jadi 4/1. Okay. So kat sini kita akan dapat 7/2 jawapan akhirnya. Betul? Ya. So berapa kumpulan? Okay. So kalau kita tengok macam mana kita boleh tunjukkan lagi kumpulan 7/2 ni. Yang itu kena baca lagi ya dalam buku pola nombor ya. Okay, actually saya nak nanti Tuan Haji Syuib akan perkenalkan kot buku dia ya di bawah tajuk itu. Ini pernah tengok kot